ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Bahagia Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat beriktikaf bersama-sama tuan-tuan kita semua dan selesai menunaikan fardu maghrib bersama Tuan Imam, dan seterusnya kita meneruskan kuliah bulanan kita Selasa keempat. Di bulan ni tamatlah bulan depan Ramadan, itu cuti Ramadan insya-Allah. Malam ni masuk 10 Syaban. Syaban bulan ni 29 hari. Ni dah 10 masuk 10, tinggal 19 hari. Tak sampai 3 minggu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, sampaikan kita dalam bulan Ramadan agar kita dapat memeriahkan Ramadan bagi tahun ini 1442 seperti mana tahun-tahun yang lalu, kan tahun lepas atau sebelum tu. Walaupun masih dalam keadaan COVID belum mereda, tapi ada sedikit kelonggaran. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan perempuan, saya mengingatkan diri saya sendiri agar kita masih perlu berjaga-jaga mengawal pergerakan kita agar keadaan COVID ini benar-benar terputus dan dapat diatasi segera insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita sambung. Tak banyak dah ni, insya-Allah kita cuba selesai dalam tahun ini. Mau panjang lepas Ramadan kita sambung lagi kuliah. Ramadan bulan ayat tengah bulan 5, hujung bulan 5 Adan. Bulan 5 insya-Allah ada rezeki kita sambung baca tabligh Rabi'. Yang ni saya baca di Masjid Taman Ria Sumitani. Walaupun dalam 3 lain lebih. Dan Masjid Tandok pun begitu. Baik, ada yang tengah-tengah tu saya 1-2 soalan saya sengaja tinggal bab haji, bab sembelihan tu, bab korban. Baik, masa kita baca. Baik, muka surat 140 bagi yang ada buku lah. Soalan 13. Haruskah di sisi syarak membina apa-apa binaan, makam atau sebagainya di atas kubur? Ini jadi pertikaian dan juga persoalan di kalangan masyarakat kita. Boleh ke tak bina binaan nanti kubur ni? Sampai hari ini pun ada, tapi kurang, jarang adalah. Ni apa pandangan ulama? Tutup guru kita kata apa? Boleh ke tak di sisi syarak membina apa-apa binaan atau makam atau sebagainya atas kubur? Atas kubur tu dibina binaan atas tu. Yang pertama, makruh dibuat binaan di dalam atau atas kubur yang di dalam tanah yang dimiliki oleh orang
yang membuat binaan kecuali binaan itu dibuat bertujuan untuk menyelamatkan kubur itu dari digali atau dikorek oleh binatang buas atau diruntuh oleh banjir atau seumpamanya. Itu makruh. Makruh kalau atas tanah persendirian atau binaan itu untuk menyelamatkan memelihara kubur tu. Atas kubur tu lah. Kalau pagar keliling tu tak apa, tu tak masuk. Kalau ada orang ceroboh, budak-budak nak pergi main bola pula atas tu, pagar. Tu lain cerita. Pagar tembok lagi. Tak apa, tu keliling kawasan perkuburan, tanah kawasan perkuburan. Ni atas kubur, cerita atas kubur ni. Atas batu nisan ni. Tu hukum. Kalau atas tanah persendirian, makruh binaan dia. Ataupun kubur lama di sungai, tepi sungai, tempat lama apa semua, ada binaan sikit, korek bagi konkrit sikit situ agar tidak terhakis, tak apa, tidak makruh lah. Paling kurang makruh hukumnya. Itu pun kalau atas tanah sendiri. Yang kedua, ini hak awam kita ni. Haram dibuat binaan di dalam atau di atas kubur apa juga jenis dan bentuk binaan yang boleh jadi kekal selepas hancur mayat dengan tiada apa-apa tujuan seperti yang tersebut di atas, sekiranya kubur itu di dalam tanah yang disediakan untuk perkuburan atau yang diwakaf untuk perkuburan dan wajib dirobohkan kerana binaan yang kekal wujudnya selepas hancur mayat itu menghalangkan orang-orang Islam daripada menggunakan tempat perkuburan itu. Hukumnya haram, tak boleh. Kekeliruan berlaku tuan tanah wakaf. Lepas pada tu dia buat pula satu macam tembok sikit, ni untuk keluarga dia. Tak boleh, pasal dia wakaf. Kalau hak tu dia tak wakaf tak apa. Dalam semua ni setengah gelung ni aku wakaf untuk tanah perkuburan masjid. Cuma hak ni je ni. Lebih kurang 3,000 meter persegi ke atau 3,000 kaki persegi ni, ni untuk aku dengan keluarga aku nak duduk ni nanti aku menerima. Tu tak apa, dia tak wakaf ni, aku tak wakaf nak. Tu tak apa lah, pasal dia tak wakaf, dia kena kerat lah tu. Jadi buat tembok lah, buat orang tak apa macam pagar sikit. Jadi cerita dia ni, kalau dia dah wakaf kemudian duk pergi buat binaan atas tu, orang lain mai buat macam kan batu macam ni lah atas rumah tu. Sedangkan itu tanah wakaf, yakni awam untuk umat orang Islam, semua boleh pakai di situ. Tak boleh, hukumnya haram. Boleh. Wajib dirobohkan kerana binaan yang kekal wujudnya selepas hancur mayat itu menghalangkan orang-orang Islam daripada menggunakan tempat perkuburan itu dengan tiada apa-apa sebab yang diluluskan oleh syarak. Dan meruntuhnya itu hendaklah dengan kebenaran qadhi atau dengan kebenaran majlis agama Islam jika ditakuti berbangkit perbalahan atau pergaduhan dan sebagainya. Batu-batu dan perkakas-perkakas binaan itu menjadi hak milik waris-waris, dipulangkan kepada mereka. Jika tiada ada waris atau ada tetapi mereka enggan mengambilnya, maka menjadi hak kepada Baitul Mal. Cerita ni pasti pernah berlaku ni. Tu yang main masalah ni. Jadi gaduh. Jadi berbalah ahli waris marah kepada jawatan kuasa masjid pasal dia pergi roboh berita tu. Kami pun keluar duit ni ribu juga ni nak buat ni. Ni mandai pergi buang apa ni, bukan ni. Depa tak tahu yang tanah perkuburan tu bukan hak depa. Daripada awal lagi tak boleh. Tu setengah-setengah masjid dia tulis di papan, buat papan kenyataan larangan membina apa-apa binaan di atas perkuburan. Ada di setengah-setengah masjid. Saya Bukhari ni, Bukhari Allah Malai tu pun ada. Duduk kat depa je. Pagar. Boleh. Wajib roboh.
Jangan timbul apa-apa, nak buat apa tu tak boleh. Maksud binaan yang kekal lah. Kalau sekadar susun bata saja, tak simen apa, kemudian berelok tanam rumput sikit, pokok-pokok hijau yang renek, yang rendah-rendah, tak apa. Batu nisan lah ke, ataupun ambil batu hidup di sungai ke, tak apa. Yang tu batu nisan tu sunat lah. Binaan yang kekal, binaan yang kekal tak boleh. Jadi kalau hanya sekadar susun bata, tak ada simen apa, itu tak apa. Sebab yang tu tak kekal, boleh angkat ubah timai. Tanah tu milik siapa? Bukan milik waris, bukan milik, ini milik awam, untuk wakaf untuk semua orang awam boleh pakai. Satu hari nanti tuan-tuan, ini berlaku di Singapura 15 tahun dulu dah berlaku, iaitu kepadatan kubur. Lepas di Singapura dah tak ada tanah. Yang tu pernah dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa, muzakarah jawatan kuasa kebangsaan. Saya tak hadir lah sebelum tu lagi. Pernah dibincangkan sebagai persediaan dan juga rungutan orang ramai beberapa tempat di sekitar Kuala Lumpur yang tanah perkuburannya dah semakin sempit dan penuh. Jadi nak buat bagaimana? Jadi tengok Singapura dah padat. Hatta beberapa hal yang sama berlaku di Indonesia pun berlaku, tapi bukan di belah luar lah, belah dalam Jakarta ya. Sebab mereka padat kan, terlalu padat. Buat guna. Jadi Singapura mereka bermesyuarat, mengambil keputusan. Majlis Agama Islam Singapura membuat keputusan harus kubur bertingkat. Lah mereka buat kubur bertingkat. Kita kata tak boleh ya. Mana masa buat tak boleh, itu bukan hak kita. Kalau ada tanah sendirian tak apa. Kalau ahli waris, tuan-tuan wasiat nanti untuk simpan di tanah perkuburan awam ni, tanah melegang rumah, boleh. Melegang rumah ketimbang masalah lah pula. Sebab tu cerita dulu ni adalah kan, kawasan kubur tengah-tengah kampung, dalam kawasan halaman dan sebagainya. Banyak kes yang kita tengok, yang kita jumpa kubur-kubur lama yang berpuluh tahun, mencecah 100 tahun pun ada. Buktinya ada batu nisan itu. Antara yang sebelum saya keluar dari Jabatan Mufti itu, di jalan nak pergi Pantai Merdeka, tak ingatlah kampung apa tu, dekat dengan sekolah Mahat tu lah, sebelum tu sikit lah, sebelum sampai Pantai Merdeka. Jadi kubur belakang tepi rumah, kubur lama dalam kawasan rumah orang. Rumah dia depan, belakang dia tu dia tak kacau apa, lama dia pun tak tahu. Tanya orang tua aku kampung tu pun dengar kutu ujung-ujung telinga. Kira yang paling tua dalam kampung tu pun apabila kita tanya, dia pun sedang dia kata ada dah. Cerita lagu mana, cerita pun tak tahu kita sasul main mana, tapi dengar kita ada dah. Ini ke tanah sendirian. Jadi bukan keturunan dia, untuk nenek moyang dia. Jadi dia minta untuk dipindahkan ke tapak perkuburan qaryah, masjid qaryah. Tapi tengok, jadi luluslah, buat korek semula, bawa ke tepi, tak ada apa dah lah. Tepi batu nisan dengan apa-apa yang ada sejepisan-jepisan, tapi tak ada apa dah. Bawa pergi ke tempatkan di tanah perkuburan qaryah. Kemudian dia lok merah, lorong sekolah lok merah, ujung sampai nak habis lok merah. Depan masjid tu, sekolah masuk sekolah Seri Ahmad Diraja, lorong tu
tuan-tuan pergi tengok sampai habis kampung, habis jalan tu batas ke tepi. Sebelum tu ada rumah kampung, kubur lama. Kubur milik siapa? Bapa kepada Pak Wan Sulaiman Siddiq, kalau tak silap saya, pak dia. Turun juga orang alim, satu-satu duduk kampung tepi rumah. Kita mana mungkin dulu kampung kan, sebab dia dekat dengan sungai Lemah tu. Dulu kan kampungan sebelah sungai tapi ada. Jadi itu antara kesan-kesan sejarah yang macam tu kita pelihara lah. Jadi apapun binaan tak boleh. Jadi apabila keputusan fatwa Majlis Agama Islam Singapura meluluskan dan setuju untuk diadakan kubur bertingkat. Macam mana kubur bertingkat ni? Tambun sikit, mungkin 2-3 kaki, 3 kaki lah kot. Hak sedia ada tu dah 6 kaki ke bawah dah. Tambun lagi 2 atau 3 kaki, nak korek nanti ni 6 pula. Jadi tak apa lah. Jadi hak kubur tu randa ataupun jenazah lama duduk di bawah ni, nanti hak korek yang baru tu duduk atas dia tangtu bertingkat. Jadi tak kacau lah bawah. Batu nisan macam mana? Kemak-kemak. Jadi nak korek tu cabut dulu, korek, tambun dulu lah, tambun. Sini tak apalah, tak kelut lagi, ikut ke depan nanti ni. 14. Apakah hukum menggunakan kain yang bertulis ayat-ayat Al-Quran untuk menudung keranda? Ni pun banyaklah buku kita ni. Tiada didapati pendapat-pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan menudung keranda mayat dengan kain bertulis ayat-ayat Al-Quran itu sebagai suatu amalan yang digalakkan, dan tiada pula terdapat yang mengharamkannya. Hanya saja meletak Al-Quran atau apa-apa yang bertulis padanya ayat-ayat Al-Quran di sisi mayat hukumnya haram jika najis ia dengannya, dan makruh jika tiada bernajis. Dengan itu maka tiada digalakkan perbuatan menudung keranda dengan kain yang bertulis ayat-ayat Al-Quran, kerana di samping hukum tersebut ada beberapa sebab yang lain lagi. Umpamanya Al-Quran diturunkan bukan untuk tujuan yang sedemikian, dan dibimbangkan timbul anggapan bahawa ayat-ayat Al-Quran di kain tudung itu dapat memberi apa-apa pertolongan kepada si mati. Jadi tak digalakkan. Dan akan timbul beberapa masalah lain, isu-isu masalah fiqah yang lain. Jadi apabila ada ayat Quran atas keranda, orang mengusung ni lagu mana? Dikira hukum dia menanggung Al-Quran. Waktu tu dia ada wuduk ke tak? Masing-masing pakat nak tolong angkat. Kan? Tak tahu betul lah yang lepas sembahyang ni ada wuduk lah, tapi dah pasing lepas keluar tu, orang luar pula terima, dia tak tahu dia nak tolong, nak dapatkan pahala. Usung mayat, bawa kanda, usung jenazah kanda, usung pergi kubur. Jadi ada kain ditudung, kain pula itu ayat Al-Quran, maka hukumnya menanggung Al-Quran. Jadi timbul masalah lain. Jadi tidak digalakkan. Apa hukum kalau bawa masuk Quran pula dalam kanda, simpan sekali dengan mayat? Apa hukum? Tak boleh, hukumnya haram. Pasal ada soalan lepas pernah berlaku 10 tahun yang lalu, tuan-tuan masih ingat, di Kulim. Dia wasiat anak dia bawa masuk Quran sekali. Tak tahulah apa dia faham. Nanti mungkar nakir mai dulu tengok masih ada Quran itu, nanti boleh ikut
cover dia. Kes tu jadi ke mana? Apabila report itu, kita buat report polis balik untuk dapatkan kebenaran, batalkan itu, untuk bukan batal, untuk dapat kebenaran, korek balik berubah. Sebab memelihara Al-Quran hukumnya haram. Pasal apa haram? Pasal bersama mayat, lepas nanti ni dia akan jadi najis. Air-air, nanah dan sebagainya campur dengan tanah di bawah, cacing dan sebagainya, semua tu dah jadi najis. Bermakna kita menajiskan mushaf Al-Quran itu, hukumnya haram. Jangan duk ada siapa-siapa duk pergi buat wasiat lagu tu pula. Anak tak tahu apa, ikut je lah. Faham tak kena? 15. Apakah hukum membina binaan di atas kubur panjang di kampung kubur panjang daerah Pendang? Pun ada soalan kubur panjang. Kubur itu diragukan tentang kebenarannya kerana di samping panjangnya itu luar biasa, tiada ada fakta-fakta sejarah yang dapat menyokong kebenarannya. Kubur tu sendiri pun tak tahu lagu mana asal-usul dia. 2. Kalau dikatakan kubur itu benar sekalipun, dibimbangkan dengan dibuat binaan di atasnya, sama ada yang berkekalan atau tiada berkekalan, akan timbul sangkaan khurafat yang sedia ada dan mendorongkan mereka melakukan pekerjaan yang menyalahi syarak, seperti yang biasa berlaku di setengah-setengah perkuburan yang disangkakan sebagai keramat dan sebagainya. Ini memang tak ada. Kita pula orang Melayu ni mudah terima jenis khurafat ni, pelik sikit saja pergi langsung, sampai jadi pusat tempat khurafat. Nak lepas nazar lah, apalah, minta lah, tok nenek lah, apa itu semua memang jauh, hampir sangat kepada syirik. Di pulau besar Melaka pun begitu, sampai hari ini susah nak banteras. Kita di pulau apa? Pulau Bunting, Ayan. Dulu lama lah. Kubur lama tu. Tuan-tuan tahu kubur tu kubur siapa? Saya pun mula tak tahu, tapi ada satu kitab Jawi. Saya tak ingat kitab tu duduk di mana. Tapi memang tertulis dan sebut nama pulau dan dekat dengan wilayah Kedah. Jadi satu-satunya pulau yang ada di dalam wilayah Kedah adalah Pulau Bunting itu yang terdapat kubur. Iaitu kubur itu milik Syekh Abdul Qadir, adik kepada Syekh Daud Fatani. Dalam perjalanan dia balik dari Mekah, meninggal, simpan di situ. Jadi menjadi tempat tumpuan kita sesat ni, yang tu dupi pelepah macam-macam nazar. Jadi ni cerita 20 tahun dulu lah. Lama lah, 20 tahun dulu. Jadi apabila dah jadi tempat begitu, sampai aduan, kita mesyuarat demi mesyuarat, majlis agama memutuskan agar dipindahkan kubur tu. Pindah. Kalau tak pindah, berlaku perkara-perkara syirik, pemujaan dan sebagainya. Bila pergi tengok, Allah, lilinnya tu apa dah? Batang apa? Cina. Joloknya banyak. Kambing jadi berpuluh ekor dah. Kambing pun ada dalam pulau. Main mana apa hak dari sini pun pergi nak lepas lazak punya pun. Sampai hari ni kambing-kambing tu jadi liang. Dia siapa api nak liang. Kalau dia dapat dengar meleleh. Jadi ambil keputusan, pindahkan dia. Kalau tidak, kita tak boleh nak menghalang, tak dapat nak menghalang atau mengatasi masalah perbuatan-perbuatan khurafat di kalangan orang Melayu, orang Islam, bukan orang lain, Islam. Akhirnya dikorek, pindahkan, tinggal tulang. Ratusan tahun tapi tulang masih ada walaupun tak banyak. Dan mengikut
mengikut riwayat. Riwayat mana? Riwayat kawan-kawan kita yang bertugas di situ. Kita tutuplah supaya tak dihebohkan kepada orang. Jadi wallahu a'lam, mungkin Allah Taala nak tunjukkan dia bukan seorang, mungkin 2-3 orang. Tak banyak pasukan kita hantar pi. Adalah kawalan polis dan sebagainya, tapi hak petugas kita dari staf-staf Majlis Agama Islam yang pi korek. Ada bawa ni. Jadi mereka pun tak heboh lah. Kita orang dalam cerita tu, itu riwayat daripada mereka. Pindah buat main mana? Pindah buat main ke Masjid Badri Syahyan. Masjid tu lah. Masuk Rian tu, masuk apa? Masuk naik PTT tu. Masjid Rahyan kan? Disimpan di situ. Tang mana? Tak bang. Hanya je Tang Kosak tahu. Tang Kosak lama dulu lah. Takut mau habaq heboh orang pergi cari tang tu pula. Tapi simpan di situ. Itu ada. Okey. Sama lah tu. 16. Kubur orang-orang Islam yang tidak digunakan lagi untuk menanam mayat di antara 60 hingga 70 tahun dan terkena ke dalam rancangan perairan Sungai Muda, adakah wajib dipindahkan kubur itu? Wajib dipindahkan jika terjumpa atau didapati mayat ataupun anggota mayat yang terkena dalam rancangan perairan muda atau seumpamanya. Di beberapa tahun yang lalu, sekitar 5-6 tahun yang lepas, saya masih di Jabat Mufti, itu di Pinang Tunggal belah Kedah ni, Sungai Muda. Itu pihak JPS buat tembatan banjir besar-besaran, projek besar. Sebab sungai itu besar, jadi apabila main musim hujan memang akan mengakibatkan air melimpah banyaklah, terganggu kawasan-kawasan kampungan tepi-tepi itu. Ni kampung-kampung lama pula. Jadi kalau air dia lama dan rendah, tanah rendah ni tu. Jadi kalau air melimpah keluar daripada Sungai Muda tu, itu bahaya. Jadi buat tebatan. Jadi apabila buat tebatan, kebetulan ada masjid di tepi Sungai Muda tu dengan perkuburan lama. Jadi kita buat pemindahan. Itu pun awalnya mendapat bantahan daripada sebahagian penduduk tu, terutamanya ahli waris. Masjid tak apa, hak kubur. Mereka tak setuju, biarlah mereka kata bla 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 semua. Jadi kita kena fahamkan mereka lah. Bukan apa, pindah tu ke kawasan baru, perkuburan baru, tapak masjid baru, tak qaryah punya. Kalau tak buat, tak pindah, kita hak duduk start ni habislah kerja kita. Nanti berlaku kematian, siapa nak beritahu? Disimpan situ tak? Sedangkan di situ terdedah kepada bahaya banjir. Masjid hak tepi itu pun memang rapat sangatlah dengan bahagian depan masjid tu. Depa ada simen sikit, selangkah 2 langkah lagi tebing terus. Tebing tu pun belah bawah dah, mula terhakis dah. Memang masjid pun tak selamat. Di masjid pun memang kita tutup lah. Tu pergi ke qaryah baru, masjid baru besar lah. Cuma beberapa rumah di keliling tu ada lebih kurang tak sampai 10 buah rumah meminta kebenaran untuk dirikan ataupun solat fardu Jumaat. Tak apa lah solat fardu, tak mau nak masjid yang lama itu dibiar saja. Kita tak bagilah juga pasal benda tu malang tidak berbau ni ya. Tapi dalam diam-diam kita tahu lah seperti juga buat. Kita sebut dan nasihat, dan kita secara lisan kita tak bagi. Cuma kita tak kunci ya. Takut
jadi isu lain pula kan. Orang luar tak tahu, tak faham, jadi orang akan menyerang pihak berkuasa agama. Masjid pun tutup, jadi apa ni? Jadi ada cerita pasal keselamatan kan, pasal isu apa masjid lama. Nah, wajib jedah samalah macam di empangan Beris kan, dulu perkampungan besar dan lama